Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam ala wa hiya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana masih lagi memberikan kita kesempatan untuk menyambut dan menunaikan ibadah bulan puasa di bulan Ramadan ini, ya, menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan yang mulia ini. Sama-sama juga kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kerana telah menghidupkan kita sekali lagi selepas dia mematikan kita seketika malam tadi dan diberikan kita peluang untuk terus beribadah. Alhamdulillah. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, hari ini saya akan berkongsi, ya, bukan menyampaikan, tapi saya memilih perkataan berkongsi sama, ya, untuk kuliah subuh kita pada hari ini, iaitu tentang pengampunan di bulan Ramadan, ya, pengampunan di bulan Ramadan. Ya, jadi kalau kita lihat di bulan Ramadan ini ialah antara peluang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita untuk kita dekatkan diri kepada Dia, untuk kita meminta pengampunan daripada Dia, untuk kita berbetulkan diri kita, muhasabah diri kita supaya menjadi insan yang lebih baik, ya. Jadi insya-Allah kuliah subuh ini akan diadakan selama 3 kali. Insya-Allah juga kita pada minggu pertama ini kita akan mengenali, ya, ataupun saya akan merungkaikan, membicarakan dan mengungsikan tentang definisi pengampunan dan juga hadis ataupun yang boleh kita pelajari daripadanya. Jadi minggu kedua kita akan mengambil contoh-contoh, ya, tentang contoh-contoh pengampunan, dan juga minggu ketiga, yang mungkin minggu yang terakhir, di 10 hari terakhir, kita juga akan berbicara tentang satu tempoh masa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hadiahkan kepada setiap umat Islam, di mana 10 hari terakhir, 10 hari terakhir itu kita dapat Lailatul Qadar. So nanti minggu ketiga kita akan membicarakan tentang isu tersebut, ya. Tapi dalam kita insya-Allah dalam kuliah subuh ni, saya harapkan konsepnya santai, ya, tidak terlalu lecture lah, ya, tidak terlalu lecture, kerana takut dia akan membuat video ini ataupun lecture ini ataupun pengungsian ini menjadi bosan ataupun cepat boring, ya. So insyaAllah kita akan mengungsikan sedikit demi sedikit dan memahami tentang pengampunan, ya. Jadi insyaAllah, baik, dalam kita memahami pengampunan ini, kita harus mengenali definisi pengampunan itu tersendiri, ya. Jadi kalau kita boleh ambil the root word tentang perkataan pengampunan, iaitu ampun, ya. Kalau kita mau ampun, kalau kita translatekan dia dalam bahasa Arab, ya, maksudnya kita boleh ambil daripada root word ataupun kata akar itu, iaitu daripada ghafara, jadi antara salah satu perkataan yang sering disebut di dalam Al-Quran iaitu ghafurun, ya, iaitu Allah itu Maha Pengampun, ya, Allah itu Maha Pengampun. Tetapi dalam Al-Quran juga apabila disebut ghafur, selalu lepas ghafurun akan ada lagi satu atribut ataupun ada lagi satu sifat yang diselitkan, ghafurur rahim, seorang yang ghafur dan juga seorang yang pengampun, dan juga seorang yang memberi yang merahmati, ke atas orang yang melakukan kesalahan atau sebagainya. Maksudnya Allah juga bukan mengampun tetapi merahmati ke atasnya, ya. Jadi itu menunjukkan bahawa pengampunan itu, kalau kita letak dalam konteks, ya, pengampunan itu ialah, kalau kita boleh translate pengampunan itu, maknanya apabila kita bebas dari apa-apa tuntutan, ya, kita bebas dari apa-apa tuntutan. Contohnya kalau saya letak kalau kita berbalik kepada Ghafurur Rahim itu,
Ya, kerana Allah itu bukan saja dia mengampunkan, maksudnya dia bukan sahaja melepaskan kita daripada tuntutan ataupun daripada apa tuntutan yang kita lakukan, ya, dia bukan saja melepaskan kita daripada tuntutan, tetapi dia juga merahmati hidup kita. Jadi kalau kita lihat sebagai seorang manusia, selalu kita akan mengatakan bahawa kita ini telah memaafkan seseorang, contoh. Tetapi apabila kita memaafkan seseorang itu, adakah ia datangi dengan kasih sayang ataupun semata-mata pengampunan sahaja? Ya, faham maksudnya kita faham, bila kita maafkan seseorang tu, orang tu bisa kata contoh hutang dengan kita $10,000 contoh, kemudian dia berlambat bayar, kemudian kita pun ada menegur dan keadaan sikap marah pun naik juga, marah orang hutang begitu banyak duit, kemudian lambat untuk beliau melunaskannya. Tetapi apabila dia telah berjaya atau berjaya untuk melunaskan wang tersebut, dia meminta maaf kepada kita. Contohnya, si fulan, aku nak minta maaf lah sebab aku lambat bayar dan sebagainya. Kemudian kita menjawab apa? Baiklah, aku maafkan kau saja. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala itu sifat manusia, kita maafkan. Yang lain itu tertakluk pada diri kita lah. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala bila dia memaafkan seseorang, diikuti dengan dia merahmati. Dia merahmati ke atasnya. Dia bukan saja lepaskan daripada tuntutan tadi, tapi dia merahmati. Tetapi sebagai manusia, kita juga harus menerap orang kata tu menerap dalam diri kita itu sifat-sifat. Bila kita memaafkan seseorang, kita juga mendoakan supaya mereka itu dalam keadaan kesejahteraan. Contoh, kita juga mendoakan supaya mereka itu terlepas dari kesusahan yang mereka hadapi. Bukan bila kita maafkan seseorang, aku maafkan kau saja. Tidak. Tapi ada yang lain juga. Jadi itu dia. Tentang pengampunan itu bukan saja melepaskan daripada tuntutan, tapi kita dianjurkan supaya kita berdoa supaya dimudahkan urusan dan sebagainya. Baik, itu tentang definisi pengampunan. Apabila kita nak melepaskan diri kita daripada tuntutan, itu definisi pengampunan, ada beberapa perkara yang kita kena lakukan. Contohnya, kalau kita nak minta pengampunan ataupun contoh contoh saja, kita meletakkan konteks kehidupan seharian kita, perkataan ampun itu apabila kita disaman, contoh, untuk kita melepasi tuntutan itu, apa yang harus kita lakukan, contohnya kita harus, apabila kita nak lepas daripada saman itu, kita harus bayar saman, contoh. Kalau kita tak mampu dan kita boleh appeal dan sebagainya lah. Ataupun kita kena apabila kita melakukan itu antara contoh lah. So itu antara yang contoh yang saya boleh kongsikan, di mana bila kita nak minta pengampunan itu, dan kita minta pengampunan itu kita harus bayar. Tapi dalam konteks Islam juga, dalam kita menuntut secara spiritual, maksudnya dalam kita melakukan ibadah kita, ia adalah satu form ataupun satu bentuk ataupun satu sistem yang di mana kita boleh menerap, mana dalam sistem itu terdapat elemen-elemen pengampunan. Bila kita beribadah sebagai contoh, apabila kita bersolat sebagai contoh, apabila kita berdoa sebagai contoh, ia adalah salah satu elemen pengampunan yang kita minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kita nak minta pengampunan itu, dia ada certain action ataupun certain perilaku ataupun satu orang kata tu satu perkara yang kita harus lakukan, dan ia berbentuk-bentuk. Maksudnya ia bukan saja tertakluk apabila kita nak minta pengampunan ataupun kesucian ataupun nak bersihkan hati kita dan sebagainya. Ia bukan tertakluk kepada satu bentuk ibadah sahaja, tetapi ada bermacam-macam. Ada bermacam-macam ibadah, dan itulah yang mewarnakan,
Islam itu sendiri. Kerana apa? Dalam kita menuju ke arah kebaikan, kita harus meminta berbagai keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya membersihkan diri kita daripada dosa-dosa. Betul? Tetapi bukan itu saja, bukan satu cara saja yang diberi ataupun ditonjolkan oleh Nabi Muhammad SAW, tetapi bermacam-macam bentuk. Contoh, kita boleh solat, kita boleh berdoa, kita boleh bangun tahajud, kita boleh berzakat. Ini adalah antara form yang ataupun antara bentuk yang kita boleh memperbaiki dan mempersucikan diri kita daripada dosa, ataupun saya boleh katakan meminta pengampunan daripada Allah. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, izinkan saya berkongsi sepotong hadis yang di mana saya rasakan hadis ini selalu dan sering didengar oleh orang-orang ataupun sering didengar di masjid-masjid ataupun di syarah-syarah daripada asatizah kita. Hadis ini yang akan saya bacakan, ya. So sama-sama kita memperingatkan diri kita. Baik, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Ya, kalau saya boleh ambil di bahagian kedua, yang bahagian pertama tu kita akan kongsikan, saya akan kongsikan pada minggu hadapan ataupun minggu seterusnya. Tetapi kita nak tengok yang terakhir itu, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Maksudnya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kerana iman dan ihtisaban, mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, hadis riwayat Imam Bukhari. Ya, baik. So maksudnya dekat sini, siapa yang puasa man shoma Ramadan imanan, maksudnya bila kita berpuasa kerana untuk meningkatkan keimanan kita. Dalam kita meningkatkan keimanan kita, kita nak hapuskan segala, tingkatkan keimanan kita. Keimanan itu adalah satu perkara yang positif. Ya, bila kita nak meningkatkan keimanan kita, kita ensure dan pastikan bahawa perkara yang negatif itu dikurangkan. Betul? Supaya dia balance. Ya, balance nya bukan maksudnya positif dan negatif sama, tidak, tetapi positifnya lebih banyak. Kerana apa? Kerana di bulan Ramadan ini adalah satu yang boleh saya katakan adalah satu bulan disiplin. Ya, kerana bulan ini di mana kita harus isolate diri kita ataupun kita harus mempertahankan diri nafsu kita supaya tidak melakukan perkara-perkara yang melanggar syariat atau perkara-perkara yang mendatangkan keburukan dan dosa. Ya, di bulan Ramadan kita tidak boleh makan. Di bulan Ramadan kita tak boleh lakukan ini dan sebagainya. Macam sakit mereka, macam-macam tak boleh lakukan. Ya, tetapi bila dalam keadaan sakit mereka ni, apa yang hikmah dan sebaliknya kita cuba untuk mempertahankan keluarga kita, diri kita, supaya terjebak daripada hukuman yang kita tidak dapat lihat. Betul? Sama juga konon-kononnya di bulan Ramadan ini adalah sakit mereka supaya kita dapat mempertahankan diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang melanggar syariat seperti yang saya katakan tadi. Banyak perkara yang kita tidak boleh harus pertahankan. Makan, minum, minda kita, ya, dan sebagainya harus bertahan. Ya, kerana apa? Bulan Ramadan ialah di mana kita bukan saja tahan, dan kemudian kita harus reflect apa yang telah kita lakukan. Ya, dalam kita reflect muhasabah diri kita, banyak platform yang telah Rasulullah SAW yang telah ajarkan kepada kita. Apa maksud platform ni, Ustaz? Ialah apabila kita melakukan solat lebih daripada solat lima waktu lah, maksudnya selain solat fardu, ada banyak solat yang telah diperkenankan. Maksudnya solat tahajud, ya, solat hajat, solat malam. Kemudian kita digalakkan untuk melakukan kita sedekah, kita berzakat dan sebagainya. Ini adalah antara platform yang telah diberikan atau ditunjukkan oleh Rasulullah SAW supaya kita dapat meningkatkan keimanan kita, positif kita naik.
apabila kita mengurangkan perkara yang negatif di bulan Ramadan ini, kita jaga mulut kita daripada mengumpat contoh, ini akan mengurangkan perkara-perkara yang negatif, betul? Mengurangkan perkara-perkara yang negatif, dan secara tidak langsung ia adalah proses pengampunan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak begitu cantiknya struktur Islam itu sendiri, dan struktur ibadah itu sendiri, di mana di dalam bagi kita beribadah meningkatkan keimanan kita, secara tidak langsung kita mengurangkan the possibility kita untuk terdedah atau untuk melakukan dosa. Ya. Jadi kita digalakkan supaya berpuasa di dalam keadaan keimanan, dan juga ihtisaban. Ihtisaban itu maksudnya dalam mengharap pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So macam saya katakan tadi, ya, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Bila kita mengharapkan keimanan, dalam hadis ini sebelum kita harapkan keimanan, kita tingkatkan positivity, maknanya kita meninggalkan Allah, maka dia akan diampunkan dosa-dosa kita. Bayangkan tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, dosa kita ini terlalu banyak, betul? Ada banyak dosa-dosa yang telah kita lakukan. Daripada contohlah 11 bulan yang terdahulu, banyak perkara yang kita lakukan. Kemudian Allah memberikan kita peluang. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita peluang, bukan saja diberikan bulan Ramadan itu kepada kita, tetapi diberikan juga diberikan kita peluang untuk hidup, untuk bertemu dengan Ramadan. Ya. So Allah Subhanahu Wa Taala merahmati hidup kita supaya kita dapat sampai ke bulan Ramadan. Kerana apa? Apa makna bulan Ramadan tu? Ramadan ni apa maksudnya? Bulan Ramadan ini kalau kita translate, apa maksudnya? Waktu saya naik taksi dulu, saya cerita sikit lah. Waktu saya naik taksi dulu, ada seorang orang bukan Muslim bertanya kepada saya, Ustaz, dia tak tanya Ustaz lah, dia tak kenal aku, saya Ustaz. Jadi dia tanya, apa maksud Ramadan ni? Jadi saya pun explain dengan dia Ramadan ni tentang apa maksud Ramadan ni. Ya, kita explain lah kan kepada kawan kita yang bukan Muslim, explain kenapa kita berpuasa dan sebagainya, apa hikmah dia dan sebagainya. Tetapi dia berkata dengan saya, Ustaz, dia kata dengan saya, bro, dia kata, saya tak nak tahu apa yang kita harus lakukan pada bulan Ramadan. Saya cuma nak tahu apa definisi makna Ramadan itu. Itu saja yang dia nak tahu. Jadi saya macam, apa yang dia nak tahu kan? So dia kata pada saya, Ramadan itu maknanya apa? Batu yang panas. Itu adalah makna secara lugah ataupun secara bahasa. Maksudnya adalah batu yang sangat panas. Batu yang sangat panas. Jadi apakah, macam mana kita nak relate makna itu dengan dengan topik kita pada hari ini? Batu yang panas itu maksudnya apabila kita kita masuk bulan Ramadan, segala dosa-dosa kita yang lalu akan terbakar, akan terhapus. Jadi ini kita harus faham kenapa dinamakan Ramadan. Jadi kita dosa-dosa kita yang lalu akan terhapus. Baik, jadi itulah maksud ataupun definisi bulan Ramadan itu tersendiri. Baik. Sebentar. Baik, seterusnya, okey. Apakah definisi bulan Ramadan yang berkait rapat dengan pengampunan yang boleh kita fahami. Jadi bagaimana kita nak mencapai dan menggapai keampunan itu sendiri, ya. Kerana apa, bulan Ramadan ini adalah bulan di mana kita digalakkan untuk sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita hadirkan sifat empati ataupun meletakkan kita ataupun putting ourselves in someone else's shoes, for example,
Kita meletakkan diri kita di keadaan orang lain, dalam keadaan orang lain. Kita cuba memahami. Yang apabila kita puasa kita tak makan sebab kita cuba memahami, itu namanya empathy. Ia secara tidak langsung meningkatkan diri kita untuk sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita harus latih diri kita. Jadi bulan Ramadan ni adalah masa di mana kita latih diri kita untuk sentiasa bersyukur dengan apa yang kita ada. Mungkin tak banyak. Some of us may be affected by COVID-19 punya pandemic contohnya. Ya, tetapi kita ada lagi contohnya sepinggan nasi untuk makan, untuk berbuka puasa setiap hari. Fikirkanlah ada orang yang mungkin tidak dapat pun berbuka dan bersahur dengan makanan. Dia harus bertahan lapar dan sebagainya. Jadi kita harus menerapkan sifat syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Kemudian dalam kita menuju ataupun melakukan melakukan ibadah puasa ini, ya, kita hendak menjadi seorang insan yang lebih baik, ya, daripada sebelumnya. Betul? Apabila kita masuk camp ataupun dan sebagainya, ataupun kalau untuk belia-belia kita masuk camp motivasi, kita nak lihat anak kita supaya menjadi seorang yang lebih baik, kan? Menjadi seorang yang lebih bermotivasi selepas camp itu. Sama juga di bulan Ramadan, dia adalah satu camp di mana lepas itu kita nak tengok kita menjadi seorang yang lebih baik. Kemudian bukan saja itu, tetapi di bulan Ramadan ialah untuk kita memahami tentang ibadah di bulan Ramadan itu tersendiri. Ya, kita nak memahami itu kita harus ada ilmu. Kita kena ada ilmu untuk memahami. Jadi itu sebab dalam Singapura walaupun kelas telah masjid telah ditutup, tetapi kelas-kelas online telah dilanjutkan supaya kita dapat memahami apa sebenarnya yang kita boleh lakukan untuk kita mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala sewaktu di bulan Ramadan ini. Jadi ilmu itu penting. Jadi yang ketiga ialah apabila kita start to appreciate, maksudnya kita start to menghargai dengan apa yang kita ada, ya. Jadi kita bermuhasabah. Baik. Dimensi ataupun pemahaman bagaimana kita nak sampai ke pengampunan. Ingat tadi hadis yang saya baca, ya, di mana Allah ghufiralahu, kan, maksudnya dimaafkan serta merta dosa-dosa yang lalu. Jadi apa maksudnya di sini? Apabila kita dalam puasa itu sendiri, ya, dia ada puasa yang dinamakan ammah. Ammah itu maksudnya apa? Puasa yang ammah tu maknanya yang public lah, maksudnya yang secara umum. Maksudnya yang secara umum. Jadi apakah maksud puasa secara umum? Puasa secara umum ni apabila kita melakukan puasa kita, kita menahan diri kita daripada makan dan minum. Kita itu dia punya cara lah, proses dia ataupun mekanisme dia, di mana kita tahan diri kita daripada makan dan minum. Dah, itu dia. Kita tahan, bila kita orang makan dan bagi tubuh, kita tahan, kita cakap kita okey. Itu ammah. Tetapi yang kedua ialah apabila kita berpuasa al-khusus, di mana kita puasa tu bukan sahaja kita menahan diri kita daripada makan dan minum, kita bertahan, tidak, tetapi kita tahan minda kita, hati kita, kita punya telinga kita daripada melakukan perkara-perkara yang boleh mendatangkan keburukan ataupun dosa. Itu yang kedua. Ini mengikut teori Imam Al-Ghazali. Yang pertama tadi ammah, kedua khusus. Khusus ni bila kita menahan, kita tahan kita supaya kita tidak mendengar umpatan. Contoh, bila kita tak umpat, bila kita tidak ada sifat dengki dan riak, kan, kita dengan niat kita Ramadan ni kita nak apa? Kita nak jahit langsir cantik-cantik, kita nak pasang kat rumah kita, nak hias cantik-cantik. Jadi dia punya matlamat atau objektif Ramadan itu tidak selari dengan apa yang sepatutnya kita lakukan. Okey.
Jadi bila sama juga bila kita tidak mengawal mata kita dengan melihat kepada kemaksiatan, mulut kita berbicara, kaki kita membawa kita ke tempat maksiat dan sebagainya. Kita tak makan tak minum, tapi kaki dan tangan kita mengajak kita ke arah tempat kemaksiatan. Okay, so itu yang kedua. Jikalau seseorang begitu refrain, maksudnya dia menahan diri dia daripada melakukan perkara tersebut. Yang ketiga ialah apabila the third dimension, apabila kita berpuasa dalam keadaan khusus al-khusus. Ini menurut Imam Ghazali, di mana kita boleh menahan hati kita daripada bersangka buruk dan juga dan daripada hati kita ni untuk berfikiran dengki kepada orang lain, untuk berfikiran buruk kepada orang lain, untuk even berfikiran buruk. Jadi itu kalau seseorang itu dapat menahan hati itu, Masya Allah, kita mungkin menahan mata kita dari perkara buruk dan sebagainya, sehingga kita stop daripada mendengar umpatan dan sebagainya. Tetapi bila kita mencapai khusus, kita sama sekali hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita doakan supaya diri kita ini boleh dapat khusus di mana bukan tahan makan minum, bukan tahan kepada melihat, mendengar, membawa kepada arah kemaksiatan, tetapi hati kita ini dapat hanya dalam hati kita ini bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari bersujud tu maksudnya apa? Hanya mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tinggalkan perkara lain yang tidak menentukan faedah, tapi hati kita fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu dia. Jadi itu dia tentang definisi di bulan Ramadan, di mana kita dapat meningkatkan positif kita dan tinggalkan negativity kita, itu secara tidak langsung mengampunkan, ataupun boleh katakan dalam proses pengampunan di mana kita merendahkan negativity kita berdasarkan hadis yang saya baca tadi. Baik tuan-tuan dan puan-puan, ingin saya kongsi lagi sepotong ayat lagi. Jadi kenapa kita ni, apakah kita boleh yang boleh kita dapat dan fahami daripada ayat yang akan saya bacakan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sadaqallahul azim. Wahai, dalam ayat ini kalau saya boleh terjemahkan, wahai manusia, kita telah mencipta kamu, Allah SWT telah mencipta kamu dalam berpasangan lelaki dan perempuan, untuk daripada qabail atau qabilah lita'arafu, untuk kita saling mengenali. Tetapi ayat yang saya nak tekankan ialah di sini, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya Allah akan mengangkat darjat seseorang itu, inna akramakum, akan memuliakan seseorang itu di sisi Allah, innallahi atqakum, barang siapa yang melakukan perkara-perkara yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, the most righteous, maksudnya kita melakukan terbaik, maksudnya kita melakukan dengan kita melakukan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala dengan sepenuh hati, kita melakukan apa yang suruh Allah 100%. Itu yang sepenekanan pada ayat yang saya nak kongsi pada hari ini, ialah kita nak menjadi seorang yang lebih baik. Dalam bulan Ramadan adalah satu proses di mana kita nak menjadi seorang yang lebih baik. Betul? Kita minta pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan macam saya katakan tadi, Allah Subhanahu Wa Taala bukan saja ghufirallah. Bila kita melakukan sesuatu, diampunkan dosa-dosa. Kita menunaikan ibadah puasa ini ihtisaban, dengan mengharapkan pahala dan keimanan. Dia bukan saja ghufirallahu, tetapi dia mengatakan dalam ayat yang saya sebut tadi, dia akan memuliakan barang sesiapa yang melakukan
perkara yang righteous, maksudnya perkara yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini yang harus kita fikir-fikirkan lah. Dalam satu kita kalau boleh nak pergi suatu tempat beli makan atau sebagainya, kita kalau boleh nak ada package yang macam-macam dengan harga yang murah. Betul? Sama juga di bulan Ramadan, apabila kita melakukan sesuatu dengan membetulkan niat kita, dengan melakukan ibadah puasa dengan betul, Masya Allah, dalam package itu sendiri macam-macam yang kita boleh raih. Itu yang pertama, kita boleh dapat pengampunan dosa-dosa kita yang dulu, banyak dosa kita. Kemudian kita dapat apa? Kita dapat kemuliaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi sama-sama kita fikir-fikirkan dan kita merenungkan tentang apa yang saya telah sampaikan pada hari ini. InsyaAllah sama-sama kita dapat manfaat daripada pengungsian saya pada hari ini, insyaAllah. Ya, jadi insyaAllah kita ketemu lagi pada minggu hadapan, alias pada minggu hadapan, insyaAllah, dan kita akan sambung dan berbicara tentang apakah jewels ataupun apakah pearls ataupun apakah orang kata tu permata-permata yang dapat kita raih di bulan Ramadan ini, yang kita raih untuk kita memperbaiki diri kita, untuk kita membawa permata ini ke akhirat, insyaAllah. Ya, jadi insyaAllah sama-sama kita akan renungkan bersama pada minggu hadapan. Jadi saya ingin memohon maaf jika ada terkasar bahasa, tersalah informasi ataupun ilmu yang disampaikan. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk sudah tentu datang daripada diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.